Rahim, kan? Apabila kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah taala boleh ampunkan dosa kita, termasuklah dosa-dosa besar. Ya. Kerana kuasa pengampunan dosa itu terletak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah. Wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah. Kaidahnya dalam Al-Quran, wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah. Siapakah yang boleh mengampunkan dosa lain daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada sesiapa pun yang boleh mengampunkan dosa melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita beristighfar, ya, bila mana kita beristighfar, dia akan boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Cuma tengok keadaanlah. Dosa kita itu dosa kecil ataupun dosa besar. Dosa kita itu sama ada dosa kepada Allah sahaja ataupun ada dosa sesama makhluk. Ya, dia ada beberapa keadaan itu. Kalau dosa kita sekadar dosa kecil, ya, maka amalan-amalan baik akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang kecil. Maka tuan-tuan, diceritakan dalam riwayat hadis, ada seorang lelaki, dia menyentuh wanita lah, ya. Dia menyentuh wanita dan dia tahu perkara itu maksiat. Akhirnya dia pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dia minta dilaksanakan hukuman, kalau tak silap saya. Dilaksanakan hukuman. Maka Rasulullah tanya, tidakkah kamu dah ambil wudu? Dia kata ya. Tidakkah kamu dah solat tadi? Dia kata ya. Maka Rasulullah pun bacakan ayat Quran, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan, kamu ambil wuduk tadi, kamu semayang tadi, menghapuskan dosa-dosa kecil. Bila kita ambil wuduk tu kan, ada dalam hadis, makna dosa-dosa kita berguguran sebagaimana bergugurannya air daripada wajah kita itu, ya. Jadi maknanya kebaikan yang kita lakukan. Jadi di antara kebaikan itu ialah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita astaghfirullah, pejam mata, teringat dosa kita. Astaghfirullah, teringat kalau aku tak taubat kepada Allah, masuk dalam kubur, aku akan dipukul, aku akan diazab, disiksa di neraka dan sebagainya. Astaghfirullah. Jadi bila kita istighfar, insya-Allah, ya, kita akan dapat menjadi sebab untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan soalan yang kedua, Ustaz, bila mana melazimi istighfar tetapi masih lagi berkecimpung ataupun terlibat dalam dunia maksiat, jadi bagaimana istighfarnya tersebut? Baik, saya ingat soalan ni saya nak patah balik, ya, kepada peringkat yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ada empat peringkat peringkat tadi tu, ya. Iaitu peringkat yang pertama, dia taubat sampai akhir hayat. Itu makam yang tinggi, ya, makam yang tinggi. Dia sekali je, dia taubat sekali, lepas tu dia tak buat dah maksiat tu, ya. Yang kedua, dia taubat tetapi ada sekali-sekala dia tergelincir, lalu dia melakukan maksiat. Yang ni pun insya-Allah orang ni orang yang selamat, ya. Kita biasanya masuk dalam golongan yang kedua, ya, taubat kemudian tergelincir, terlupa, ya, buat maksiat sikit. Maka bila kita sedar, kita pun istighfar, kita bertaubat semula kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Peringkat yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, an yatuba wa yastamirra 'ala al-istiqamati muddatan. Dia bertaubat kemudian dia kekal istiqamah beberapa tempoh. Summa taghlibu syahawatu fi ba'd adh-dhunubi. Kemudian syahwat, nafsu syahwat mengalahkan dirinya pada sebahagian dosa, lalu dia melakukan dosa an sidqin wa qasdin wa syahwatin li'ajzi an qahri syahwati. Dia buat tu ada intention, ada niat, ada keinginan, kerana dia tidak mampu melawan syahwat dia tu. Ya. Dia dah tahan dah, dia tak mampu, ya. Dia istiqamah dah 6 bulan dah tak buat maksiat. Katalah dulu minum arak, 6 bulan dah tak minum arak. Lepas tu dia dihantar ke satu tempat yang orang minum arak banyak.
orang minum arak banyak. Kawan pun ajak minum arak kan. Dia tahan, tak boleh tahan. Terbuat juga. Terbuat juga. Ya. Begini orang yang macam ni, uh, Imam Ghazali bawa satu ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah, wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhar sayyi'ah asallahu an yatuba alaihim. Ada satu golongan yang dia buat dosa, dia mengaku dengan dosa dia, bertaubat, tapi khalatu 'amalan salihan wa akhar sayyi'ah. Dia campur aduk amalan soleh ada amalan jahat. Dia dah elok amalan soleh lama dah, dia buat maksiat. Ya, yang ni insya-Allah boleh lagi. Ada keampunan lagi. Cuma masalah dia kalau dia melambat-lambatkan. Dia dah lama dah 6 bulan tak minum arak. Lepas tu pergi satu tempat tempat tu orang minum arak banyak, kawan pun ajak, dia pun tak tahan minum jugalah. Minum segelas je dah. Lepas tu terlajak je 2 gelas. Sedap pula. Sedap pula kan. Dia pun tak bertaubat, dia melambat-lambatkan. Jadi masalah dia melambat-lambatkan tu. Itu keadaan ya. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan 4 situasi tersebut. Yang pertama